Okey, kali ini anda akan bersama dengan Ahmad. Kita dah ronda-ronda di sekitar Desa Mayangsari. So Ahmad dah mention kita punya amenities. Kita ada Maze Garden, kita ada Eco Lake, kita ada Linear Park, kita ada macam-macam garden. So tadi Ahmad dah penat berkayuh satu Desa Mayangsari ni. Ahmad dah tunjuk taman-taman yang ada. So kita boleh nampak tadi kita ada family yang beriadah dekat taman kita ni. So sekarang Ahmad dah penat, perut pun dah rasa lapar. So Ahmad nak masak-masak pula lah. Okay? Tapi kali ni Ahmad tak berkeseorangan. So Ahmad ada tetamu istimewa. So anda mesti dah ternanti-nanti siapa tetamu istimewa tu. So Ahmad bagi hint sikit. Kita punya tetamu istimewa tu adalah juara MasterChef Malaysia musim pertama. So tanpa melengahkan masa, kita menjemput Dr. Izani Farhana. Hai Amal. Seronok saya dah dapat masak-masak dekat show house di Desa Mayangsari ni. Betul. Cantik sangat. So kalau untuk pengetahuan doktor, yang ini adalah show unik kita iaitu Unika. So Unika ni merupakan fasa terbaru dekat dalam Desa Mayangsari ni lah. So okey, mungkin anda ada yang dah tahu siapa Dr. Izani Farhana. Okey, kita panggil Dr. Izani lah. So beliau merupakan juara MasterChef. So terima kasih doktor kerana datang ke program kita hari ini, petang ini. Terima kasih kerana jemput saya juga. Sama-sama. So apa khabar doktor? Okey? Sihat? Alhamdulillah sihat. So macam mana datang daripada Nilai ni? Familiar ke area Nilai? Actually saya biasa area Nilai ni sebab saya tinggal dekat sempadan Nilai. Sempadan Nilai. So memang dah biasalah Nilai ni tempat kita beli belah, makan-makan tu memang biasalah dekat area Nilai ni. Tapi saya tak pernah sampai di area Desa Mayangsari ni sebenarnya. Sebab ini memang projek terbaru ada Sri Pajam lah. Okay. So okey, hari ni kita akan masak-masak minum petang. Okay? Yeah, so kita apa menu yang doktor nak buat hari ni? Kita buat 3 menu. Yang first ni saya nak buat scones. So memang sesuai sangatlah untuk minum petang. Amal pun dah penat berbasikal semua. So kita nak santai-santai, minum teh, makan scones kan. Okey. So Amal sekali masak dengan saya ke? Boleh. Nak pandang je. Boleh je. Saya memang suka masak-masak ni. Okey. So untuk resipi scones saya ni sebenarnya sangat mudah, cuma kadang-kadang bila orang kata scones dia macam technical sikit lah. Tapi sebenarnya bahan-bahan dia, cara dia simple je. Tapi saya akan tunjuk tips-tips macam mana nak buat scones ni supaya jadi. Sebab kadang-kadang scones ni walaupun dia mudah, orang buat tak jadi sebab kadang-kadang keras, kering. Amal kan? pun tak pernah buat lagi scones lah. Okey, so bolehlah cuba lepas ni. Okey, so saya pakai untuk scones saya ni. Apa bahan-bahan dia tu kita akan guna? Kita pakai tepung biasa, tepung gandum. Tepung gandum. Okey. So saya ada 250 gram tepung gandum kat sini. So boleh tulis ya perempuan kat rumah tu. Ambil resepi ni. Ambil resepi Dr. Izani yang bagi resepi ni. Okey. Lepas tu kita ada gula. Gula dalam 1/3 cawan. 1/3 cawan Okey. Okey, lepas tu ni penting ni dia punya bahan penaik. So kita pakai baking powder. Okey, ini adalah 2 sudu besar baking powder. 2 sudu besar. Okey. Okey, dan juga sedikit garam. Okey, dalam 1/3 sudu, setengah sudu macam tu je. Sikit je. Okey. Sudu kecil, sudu besar. Sudu kecil. Sudu kecil. Okey. Alright. So, kita gaulkan. Ni bahan kering tadi kan, kita gaulkan semua. Supaya dia sebatilah semua 3 bahan tu lah. 4 bahan. 4 bahan. Kalau rajin boleh ayatkan juga. Tapi untuk saya rasa tak perlu sangatlah sebab selama ni saya buat tak ayak pun jadi je. Dah pro kan. Kita boleh juara MasterChef. Kita nak memudahkan. Okey. Alright, so dah sebati tu. Okey, jom kita ambil barang dekat fridge sekejap. Okey, come. Okey, so untuk pengetahuan audiens yang tengah menonton sekarang ni dan juga chef, ini adalah rumah Unika. So rumah Unika ni dia lain sikit sebabnya kita ada memang tersedia 2 kitchen. Dry kitchen dan wet kitchen. So kita nak ambil bahan dekat dalam peti ais lah. Okey. Saya nak ambil ni. Kita ada butter dekat sini. Nampak saya simpan butter saya dalam freezer. Sebab kita nak sejukkan butter ni sebenarnya. Sebab butter sejuk dan keras adalah penting dalam proses kita buat scone. Dan minta tolong Amal tolong. Okey. Alright. Okey, minta tolong Amal ambilkan susu tu. Susu. Okey, boleh. Okey, jom.
Okay. Saya suka ni sebab sliding door untuk memisahkan wet kitchen sangat penting. Betul. Sebab tahulah kita masak-masak kan. Betul. Kadang-kadang sambal lah, minyak lah, asap semua, bau dia, ikan masin semua. Doktor sukalah jenis design dapur yang betul, dua kitchen sangat ni. penting. Memang praktikal. Kadang-kadang dapur ni design ni cantik je tapi tak praktikal sebab kita masak kan. Kita tahulah minyak dia macam mana kan, asap dia macam mana. Kalau macam asap tu pun memang tak sampai depan lah, kita boleh tutup je. So kalau kita menumis orang depan tak terbersih. Tak terbatuk. Tak terbatuk. So saya ada butter kat sini 80 gram. Macam saya cakap tadi, butter ni saya dah potong-potong nipis-nipis, saya simpan dalam freezer. Sebab kita nak butter ni keras. Okey. Memang purposely untuk keras lah. Betul. Masukkan dalam kita punya adunan ni tepung tadi. Lepas tu saya nak pecah-pecahkan dia. Okey, pakai pisau dulu pada peringkat awal ni. Lepas nanti kita akan pakai tangan. Just nak bagi dia hancur sikit hancur sikit. Okay, so ni proses ni kita panggil crumbing lah. Crumbing ni maknanya kita nak masukkan butter ni ke dalam adunan tepung tadi. Supaya dia menjadi macam serbuk roti. Okey. Kalau nak pakai mesin tu pun boleh juga ke macam mana? Mesin tu saya lebih suka pakai food processor daripada pakai mesin. Sebab mesin tu nanti dia akan buat butter ni cair. Nanti dia jadi lembik. So dalam scones kita nak buat adunan ni, kita nak kekalkan butter dia kestul, halus-halus tu. Dia still keras dan still sejuk. Okey, ada pantang larang dia dekat situ. Itu yang membuatkan scones tu nanti naik cantik, berbu. Okey. So, nampak dia dah start pecah-pecah sikit tu. Okey. Kita boleh pakai tangan. Okey, saya dah basuh tangan tadi. So, saya masukkan dalam ni pakai tangan saya. So, nampak tak kita pecah-pecahkan macam ni. Okey, kita rabakan dia. Raba dia. Gosok-gosokkan dia. Guna hujung jari sahaja. Masukkan dia ke dalam tepung ni. Jangan ramas pakai tapak tangan sebab nanti panas. Bila panas dia mula untuk cair lah. Okey, faham. Okey. So, kita raba-rabakan, pecah-pecahkan dia. Betul ni. So dekat sini ramai yang tak tahu, maybe ada yang tak tahu, sebenarnya Dr. Izzani ada bake shop. Betul. Bake shop nama dia Pastry Bella. Betul? Dekat Cyberjaya. Cyberjaya. So Amah pun tak pernah pergi lagi. So maybe lepas datang. Lepas PKBB ni boleh kita pergi dekat Pastry Bella. So basically dekat situ dia ada apa je doktor? Scones ni adalah antara menu kita dekat sana lah. So kita ada pelbagai jenis kek, pelbagai jenis pastry. Lepas tu kita juga ada makanan berat lah. Kita ada pasta, nasi, is it macam coffee house ke apa? Coffee cafe lah. Cafe. So semua ada. Kita memang suka coffee cafe ni, cafe hipster. Yes. Words for gram lah. Kita boleh letak gambar Instagram kat situ. Betul. Lepak-lepak. Boleh lah nanti Amal lepas PKPB ni boleh pergi kat sana. InsyaAllah cepatlah habis COVID ni kan. Itulah. Okey, nampak dia dah semakin masuk ke dalam kita punya tepung kan? Okey, teruskan sikit lagi. Kita nak bagi sampai dia punya tepung tu macam paling-paling saiz macam kacang pis macam tu lah. Boleh nak kecil-kecilkan mentega tu lah. Okey, so that nanti bila dah masak dia akan cair. Betul. Bila dia cair tu, bila sebenarnya betul. Bila dia cair, bila dia masak, dia akan cair dan dia akan mengeluarkan wap. Wap tu yang akan menaikkan kita punya scones nanti sebenarnya. Okey. Okay, kita tak pernah cuba. Kita serahkan kepada Dr. Izzani lah. Okay, tapi sambil-sambil tu lah, doktor memang dah berapa lama minat memasak ni? Saya memang suka masak dari kecil lah, dari sekolah, dari kat rumah dulu. Kita kacau-kacau lah, mak masak apa semua kan. Suka-suka macam tu lah. Tapi bila saya dah masuk universiti, saya belajar di Australia dulu. Jadi kita memang kena masak sendiri kan, student kan. So tak adalah nak makan luar sentiasa kan. Nak makan luar pun susah. So kita selalu masak sendiri. Dan saya suka mencuba-cuba resepi. Mencuba resepi, betul. Try and error. Betul. Kalau tak try kita tak tahulah kan. So Amal pun macam kadang-kadang ada je bahan-bahan macam ada awan ni kat rumah. Ada pakai ke tak pakai tu? Tak pakai. Untuk display je. Itulah sebab macam mana? Dia macam ada rasa nak buat sebenarnya. Macam-macam nak buat. Brownies lah, pavlova lah. Macam-macam terfikir. Amal pernah buat bread pudding. Okeylah tu. Okeylah, betul. Okey, saya nak basuh tangan sekejap. Okey, boleh. So, kita tak sabar nak try makan scones ni. So, masih lagi saya tak tahu proses dia macam mana. Tak apa, kita tunggu dulu. Okay. So, basically kita punya rumah Unica ni, dia macam... So,
So basically rumah Unica ni anda boleh lihat kita punya macam doktor boleh nampak lah. Betul. Kita punya tar semua sampai atas. So kalau macam misal kata anda masak kan, terpecik minyak ke Selamatlah. kan. Lap je. Lap je boleh wipe up. Okey. Dan tingkap dia memang macam ni. Okey, kalau untuk rumah corner memang kita ada bagi tingkap Cantik lah, macam saya ni lah. So suka lebih tingkap dia. lebih natural lighting Betul. sikit. Okey. Okey. So kita akan masuk apa tu? Telur. Okey, kita ada telur kat sini. So ni kita nak bancuhkan dia punya bahan basah lah. Okey. So telur, sebiji telur. Telur putih dengan kuning lah sekali. Whole egg lah. Whole egg. Okey. Lepas tu kita ada susu. Susu 90 ml. 90 ml. Alright. Okey. Lepas tu vanilla essence lah. Vanilla essence, nak bagi okey. dia bau harum sikit. Okey. Berapa sikit kuantiti je. tu? Dalam satu sudu macam tu. Satu sudu, okey. Okey, satu sudu kecil. Okey, so kita kacaukan dia. Okey. Okey. Nampak kita punya tepung tadi, kita buat macam kawah kat tengah ni. Kita ketepikan Okey. tepung ni. Kita masukkan kita punya bahan basah tadi. Alright. Tapi jangan habiskan semua. Oh, masuk sikit-sikit je? Masuk sampai tinggalkan hujung sikit sebab kadang-kadang kita tak nak dia terlalu lembik. So kita adjust dulu. Kita try gaul dulu. Okey. So kita masukkan tepung tu ke tengah. Okey, gaul sikit-sikit. Tengok dulu macam mana. Tak nak kasih dia ketul-ketul ke? Dia okey, satu lagi tips untuk scones ni adalah kita jangan overwork dia. Kita jangan uli dia terlalu kuat. So kita slow-slow je. Oh, okey. Baik. Dia bukan macam roti. Bila roti kita memang kena uli kuat-kuat sebab kita nak develop gluten tu kan. Gluten tu yang buat roti tu stretchy kan. So macam scones ni dia tak macam tu. Dia nak crumbly, peroi, lembut je macam tu. Okay. So kena sabarlah ya, kena gaul ni kalau aman. Kena slow-slow je. slow. Okey. Orang panggil mantai lah. Gitu. Alright, sikit lagi. Okey. Okey, cantik dah. Okey, bila dah macam ni nampak dia macam dah semakin sebati tu, saya dah boleh pakai tangan. Okey. Okey. So kita akan uli pakai tangan lah. Okey, uli pakai tangan pun pakai hujung jari je. Kita buat macam ni. Sebab tak nak mentega tu cair. Tak nak mentega tu cair. Pandailah Aman. Saya dah Bolehlah jadi assistant saya kat kedai ni. Boleh. Ada kerja kosong. Ada. Okey. Alright, so kita bawa dia ke tengah. Kita satukan dia. Alright. Kita nak gumpalkan dia tapi kita macam saya cakap tadi kita tak nak uli dia macam ni kan. Okey, betul. Itu macam cara buat roti sebab kita tak nak kena kat bahagian tangan nanti dia cair kan. Okey. So kita slow-slow je. Okey. Okey, so kita tepikan ni. Kita nak canai dia. Kita ambil alas dengan kertas ni. Okey, keluarkan. Okey. Besar sikit. Besar sikit lah. Okey. Sekejap ni. Okey, kita boleh koyakkan. Okey. Okey, letak sedikit tepung. Supaya dia terbalikkan. Terbalikkan lah. Okey. Macam saya punya scone ni saya tak payah pakai rolling pin pun. Tak payah pakai yang pencanai tu kan. Saya pakai tangan je, senang. Okay. Memang cara dia memang macam tu lah sebab sebenarnya. Kita nak, kalau boleh kita nak handle adunan scone ni as little as possible lah supaya dia tak keras. Okey. So dah cantik macam ni. So kita nak macam ni je. Kita nak satukan dia macam ni je. Okey, mampatkan dia lah. Mampatkan dia. Okey. And slow-slow je. So, nanti masa pembentukan dia tu? Kita pakai ni. Kita pakai itulah ring tu. Oh, okey. Okey. Lagi kita lipat sekali lagi. Itulah sebab jarang. Dia bukan uli, dia macam kita lipat je sikit-sikit macam ni. Kasih dia sebati dengan tepung tu lah. Sebati dengan tepung. Okey. Abang pernah lah cuba baking dulu. Sekali nak buat cookies lah. Cookies saya cair. lupa. Rasa macam buat roti canai. Onkan balik oven kita ni. Okey. Itu nak kena panaskan berapa tu? Kita panaskan. Kalau untuk scone saya pakai temperature yang agak panas lah. 200 degrees Celsius. Okey. So nampak ni dah macam ni. Okey. Amar tolong letak kertas kat atas ni juga. Ni. Ni kertasnya tadi ni lah. Yes. Okey. Boleh.
So kita akan pakai Macam mana cutter bulat-bulat ni. Okey. Okey, banyak tu. Okey, ada orang pakai. Tengoklah scones ni size dia ikut suka hati lah sebenarnya. Okey. Medium size lah. Yang ni kita buat macam comel je lah. Boleh, boleh. Boleh cuba. Saya tak sabar nak makan. Okey. So kita celup dengan tepung sikit supaya dia tak lekat. Allah. Tak apa kan? Dia tak ada bentuk pun tak apa Tak apa, kan? asalkan beralas. Beralas. Okey. 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 Alright. Letak je lah atas ni. Letak atas tu. Okey. Okey, bila kita dah potong-potong dia, saya suka bila atas kertas ni kita letak dia terbalik. Sebab kita nak side yang apa? Yang tajam cantik tu kat belah atas. Saya letak dia terbalik. Okey. Wow. So dalam bidang pastries ni kan, maybe doktor ada macam inspirasi ke ataupun chef yang idola chef lah yang doktor suka. Siapa Sebenarnya tu? inspirasi, kalau nak kira inspirasi, dia datang dari mana-mana je. Kadang-kadang kita pergi makan dekat kafe orang, kan kita pergi travel, kita cuba makan dekat negara orang. So inspirasi tu saya suka simpan, dan bila kita nak cipta hidangan sendiri, saya akan cari inspirasi daripada situlah. Dan of course kita tengok rancangan masakan, kita follow chef-chef dekat Instagram semua kan. So bila yang lebih-lebih ni, kita satukan slow-slow macam ni, lepas tu saya ketepikan macam ni. Kita boleh pakai lagi lah. Boleh pakai lagi. Okay. So tadi kuantiti tu untuk berapa scone agak-agak? Tengok saiz. Macam yang kita buat kecil-kecil macam ni, kita boleh dapat banyak lah. Okey, baik. Okay. Tapi dia akan dia akan kembar. Tapi tak adalah besar sangat. Dia akan kembar lah. So siapa yang idola chef doktor sendiri dekat Malaysia lah? Kat Malaysia. Ataupun luar sekali? Of course saya suka chef yang paling terkenal di Malaysia lah. Saya rasa Chef Wan lah kan. Chef Wan. Sebab dia seorang yang membawa masakan ni ke kaca TV dan memberi inspirasi pada ramai orang untuk suka masak lah. Betul. Dulu suka kat lah petang-petang tengok cerita. Dia punya pokpek-pokpek dia tu kelakar. Dari kecil kita dah kenal Chef Wan kan? Betul. Okey. Kalau luar negara punya? Luar negara ramai sangat sebenarnya. So antara yang saya suka adalah yang pastry chef Adriano Zumbo. Dia Australian. Boleh Google, mana anda tak tahu tu nanti Google lah. Cari sendiri, saya pun nak sebut pun belit-belit nanti kan. Okey, dapat satu lagi last. Okey. Yang last ni jangan buang. Siapa yang untung dapat yang ni. Okey. So satu lagi tips saya suka keraskan dulu adunan ni dalam fridge ataupun dalam freezer sekejap supaya butter tu kembali keras. Baru kita bakar. Berapa minit tu? Mungkin dalam 15 minit macam tu. Okey. Dan sementara kita nak bagi oven ni betul-betul panas juga. Okey, so kita akan letak dalam peti ais. Wow, so sebentar tu kita dah boleh kemas yang inilah kan? Boleh. Tadi berapa minit, doktor? Dalam 15 minit macam tu kita nak bagi butter je set sikit. So kita nak keraskan butter tu sebenarnya. Baru kita bakar dia. Tips nak buat scone ni, kita nak keraskan butter tu supaya dia tadi apa? Bila dia naik itu dia akan lebih cantik lah scone tu. So kita akan biar dalam peti ais ni sementara kru set up kita punya next menu. Kita ada resipi kedua kita nak buat. Resipi kedua. Baru kedua, kita ada lagi satu. Kita ada 3 sebenarnya. Okay? So kita akan tour dulu, kita tengok kita punya dry kitchen dengan wet kitchen. So dekat sini adalah untuk pengetahuan doktor lah. So senang lah kalau macam next menu kita akan menumis ke? Ada sikit lah tapi tak akan macam buat sambal ke apa. Simple je. Kita boleh menumis sangat. Kalau macam perempuan suka macam menumis kata yang ini tutup sajalah. Ini boleh tutup. Ini memang kita bagi. Memang sedia ada. Memang bagi. So memang kita pindah rumah ni tak payah kita nak buat sendiri pula. Tak payah dah. Sebab rumah memang dah fully extend habis. So design layout Unica tu memang ada dry kitchen dan wet kitchen macam ni. Memang kita bagi sliding door macam ni. Kita bagi wall tiles up to ceiling macam ni. So memang convenience lah untuk ibu-ibu ataupun perempuan data-data yang suka masak. Memang
mesti ramai yang suka nak ada dapur idaman kan. Mesti kita nak dapur yang lebih apa orang panggil, lebih kemas, lebih cantik supaya nak masak ni pun kita kena ada mood. Kadang-kadang sebab bila tak ada wet kitchen disediakan kan, kita ada selalunya lah orang tak sanggup nak buat extension ke apa kan. Betul. So masak kat luar terus. Biasanya orang Melayu lah sebab nak masak. Tak nak bau kan. Betul. Kuali tu tak nak perasap, tak nak terpecik. So masak kat luar je. Senang. Soalan nak kemas, tak apa. Yang ni kita dah bagi water macam ni. So kalau terpecik ke apa ke, lap saja, tak ada masalah. So tetamu yang datang pun lebih selesa, bau pun tak sampai ke depan. Bau ikan masin. Tak naik sampai ke rumah, sampai ke tingkat atas. So kita dah ready, sebab bahan-bahan pun dah siap dekat depan tu. So kita boleh buat menu yang kedua. Okay, kita ambil bahan dulu dekat petai. Tolong bawa ni. Alright, boleh. Come. Okay, so untuk menu kedua ni, kita nak buat sambal telur dip. Tak pernah dengar kan? Sambal telur orang dip. Buat sambal telur sebagai dip. So dip ni adalah makanan yang kita buat cicah-cicah dengan sayur-sayuran ataupun dengan crackers kan. Sebab yelah tadi kita nak makan scones kan hari ni. So tak nak sebesar sangat. Nak ada balance sikit, kita ada masukkan unsur sayuran dekat sini. Healthy sikit lah yang ini. Lepas ni okey boleh? Okey. So senang je. Bahan-bahan dia tu doktor? Sebenarnya ada 3 bahan je untuk buat dip dia. Kita akan pakai food processor ni ataupun chopper ni. Okey. So kita pakai telur. Okey. So ni telur saya dah rebus lah. Okey. Sekejap kena potong sikit. Bagi dia muat masuk chopper ni. Kita akan blend macam tu je lah. Kita tak nak blend dia sampai lumat habis. Kita nak bagi ada tekstur juga. Okey. Oh, pakai ni telur tak pernah buat lagi ni. So selalunya dip orang pakai cheese ke sauce, something like sauce kan. Dengan dip tu macam something like sauce kan? Tapi ni dia tak bersos sangat kan? Dia akan jadi lebih kasar lah, pekat. Okey. So itu telur, lepas tu kita ada sambal. So tapi ni saya beli sambal yang dalam botol, sambal yang crispy sambal ni. Saya suka dia ada rasa ni ikan bilis. Dia pedas-pedas tapi dia punya rasa ikan bilis tu sedap sangat. So dia dah cukup untuk preservekan dip ni. Tak payah tambah apa-apa lagi dah. So sambal crispy ikan bilis mana-mana pun boleh lah. Boleh. Yang dalam Tupperware tu pun boleh lah. Yang kita beli dah siap tu. Okay. So ni senang nak cari ikut banyak mana yang kita nak lah. Nak suka pedas ke macam mana kan. So kita letak je. Okey, sambal. Lepas tu untuk bagi dia creamy sikit tekstur dia, kita akan gunakan mayonnaise. Okey. So pakai macam mayonnaise jenis apa yang kita ada kat rumah lah selalunya. Berapa banyak tu nak kena letak? Kita rasa-rasa lah. Kita tengok tekstur dia macam mana. So kita blend dulu. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kita try ya. Oh. So kita pulse dia sikit-sikit. Jangan terlalu hancur terus. Wow. Ini kalau macam makan dengan roti pun macam sedap. Betul. Buat inti sandwich pun sedap. Kan, macam inti sandwich macam sedap je. Saya sukalah benda ni. Okey. Senang. Kita ambil spatula ni, tengok macam mana tekstur dia. Okey, nampak macam dah okey dah. Semua mungkin saya rasa dah sedap lah. Okey. Dah siap dah resipi kita. Sekejap je, senang untuk buat minum petang. Sekejap sangat. Okey, kita masukkan dalam mangkuk ni. Lepas tu kita boleh potong dia punya sayur lah. Alright. Tu kita cecah-cecah, cek-calik. Itulah kan sedap. Nak makan relax-relax, santai-santai kan. So, senang sangat nak buat. Tak ada alasan lah untuk anda malas nak buat. Macam tu. Tak ada alasan. Orang selalu macam nak diet dengan lah nak kena prep makanan tu inilah, nak cari makanan konon-konon nak diet apa cari salmon. Nak grill. Boleh juga. Ini pun boleh sebenarnya kan. Kita nak hidangkan dia dalam mangkuk ni. So kalau macam nak lagi creamy tu tambah lagi mayonis lah. Okey. Tapi kita kan nak sihat sikit kan. Sihat kita lah. tak nak mayonis banyak sihat sangat kan. Aman nak kurus. So Aman nak kurus. Okey, so kita kena jangan creamy sangat. Yummy, makan-makan. Okey. Baru kita potong apa tu itu? Timun Jepun kan? Kita ada timun Jepun dan juga carrot lah. Okey, ni saya tepi. Boleh. Kita buat dia bentuk sticks lah. Kita buat veggie sticks. Okay.
Oh, okey. Potong macam macam finger-finger dia sikit lah. jari. Okey. Kita susunkan ke atas ni. Okey. Saya ada lah sebelum ni macam cicah ni dengan Thousand Island je lah. Tapi Thousand Island tu tak tahulah, saya salah agak sebenarnya makan. Itulah sebenarnya kalau untuk nasihat kita kena buat salad dressing kita sendiri. Sebab biasalah kalau kita beli kat luar tu dia macam-macam dia punya additives lah dengan dia punya preservative semua kan. So sebenarnya tak berapa nak sihat lah. Semua kalau nak sihat kita buat sendiri. Kita buat dip contohnya macam ni kan. Tak pakai minyak apa semua. Betul kan. Betul lah. So ada minyak sikit yang dalam sikit sambal lah tu je. Telur pun elok untuk diet. Betul. Dan lagi mengenyangkan. Dah okey. Kenyang. Bukan saja makan untuk macam main-main macam tu. Boleh kenyang juga. Macam snack lah. Snack yang sihat lah. Okay, boleh try. Kita boleh try kat rumah sebenarnya. Sangat Bahan-bahan mudah, pun kan? senang nak dapat, telur je. And then sambal yang ini pun kita boleh cari. Kat mana-mana boleh jual. Ada yang dalam Tupperware tu kan. Brand apa? Oops, tak boleh sebut lah. Tak kisahlah apa-apa. Nak buat sendiri pun boleh. Kotlah ada memang buat sambal ke apa kan. Ada lebih-lebih sambal tu. Boleh juga. Pakai. Lepas tu, mayonis. Senang nak dapat. Kadang-kadang tu nak cari bahan pelik-pelik nama dia kan. So, yang ni senang je nak jumpa. Je. Okay. So, kita potongkan. Timun ni jadi jejak-jari juga. Oh, okey. So, yang ini kita buangkan bahagian tengah dia lah. Tak nak yang biji tu So, nanti dia berai tak cantik. Dia macam lembik kan. Kalau nak makan puasa tak sedap sangat. So, kita buangkan. Kita ambil yang tepi dia je. Senang. Nak tulis resepi pun macam dah habis dah. Dah siap lah. Itu je. Boleh try Mak Tun kata nak try, boleh try. Senang nak dapat. Kalau nak beli bahan-bahan ni pun, boleh beli dekat Aeon Nilai, dekat je. Betul. Kalau daripada sini nak ke town center tu dalam 5 minit je lah. Depan ni pun kita ada 99 Speed. Mak boleh beli dekat situ. Ataupun nak pergi Aeon tu kan, orang selalu beli barang basah dekat situ. Ataupun tak ada barang-barang ni tak ada lah. Misal kata dekat Aeon, pergi dekat Tesco. Sebab ya Allah, banyaknya supermarket. Semua dekat-dekat kat situ. Semua dekat-dekat. Kalau itulah dia. Kalau tak beli juga, tak masak juga, tak tahu nak cakap apalah kan. Memang dekat. Kalau macam tadi doktor lalu daripada laluan mana tadi? Betul, saya lalu yang ke arah Aeon tadi, lalu Tesco, lalu Giant tu. Nampak tak? Kita ada 3 mall yang berdekatan dekat sini. Aeon, Tesco. Tak jumpa dekat Aeon, kita jalan kaki je pergi dekat Tesco. Tak ada kat Tesco, kita pergi dekat Giant. Confirm ada. Kan. Kalau tak ada juga tu, patah balik lah. Special sangat tak jumpa tu. Sebabnya kita kalau ikutkan dekat area sini memang ikutkan 10 km radius ni kita ada 4 mall. Which is tadi kita sebut Aeon Nilai, Tesco, Giant, lagi satu adalah Mesa Mall. So pun dekat juga. So dalam meriah betul dengan mall Nilai ni. So macam-macam ada dekat sini. So lepas ni kita akan makan dengan apa tu? Kita boleh makan dengan crackers juga. Ini apa-apa pun boleh lah. Apa yang ada lah. Okey. Ni pun kita beli dah siap je. Okey. Wow. Nampak tak kelas tak macam ni? Kelas. Padahal senang je, simple je kan resepi dia. Okey. Dah boleh hidang untuk minum petang. Kita nak garnish sikit lah bagi nampak cantik. Saya ambil daun sekejap kita punya presentation tu kena ada. Kita ambil daun apa tu? Kita ambil daun ketumbar ni sikit. Ketumbar. Kita ambil dia punya atas tu. Untuk presentation. Lah juara MasterChef, kita kena presentation dia kena Lah, kena cacah sikit sebab kita punya makanan ni simple sangat ni sebenarnya. Nak serve dekat orang kan. So kita okey, barulah nampak tak? Barulah. Itu dia. So dah siap. This is kita punya dip sambal dan telur. Kita makan dengan vegetable sticks ni dengan juga crackers ni lah. Okey. Tada, dah siap. Sementara tu kita tengok oven kita dah panas ni. Bolehlah kita masukkan scones tadi yang kita dah sejukkan tu. Masuk dalam oven kita bakar. Okey, tengok temperature dia. Okey. Okay, let's do this. So dia macam ni je lah terus bakar. Tak ada nak sapu apa-apa. Tak ada. Actually boleh kita nak sapu sikit. Kita sapukan tadi ada lebihan kita punya susu tadi tu kan. Okey, sapu-sapu untuk dikasih lembut-lembut. Okey. Sapu kat atas dia. Okey, bila kita sapu ni pun kita tak nak dia sampai ke bawah lah.
Okey, atas je. Okey, sebenarnya tadi campuran susu, telur dengan vanila tadi kan. Kita tak payah nak pecahkan telur baru. Kita ambil je, pakai je yang sebab itulah lebih-lebih kita tak masukkan habis sebenarnya. Okey, ni cara dia. Kita saya boleh try balik ni, saya nak try lah. Bahan equipment semua dah ada, cuma malas. Rajin dengan malas je lah. Itu je lah sebab kita kerja balik dah lewat kan. Itulah seronoknya kalau ada rumah macam ni kan. Bila ada dapur yang cantik macam ni kan, syok lah kita nak masak kan. Terus ada mood nak masak. Okey, so kita masukkan dalam oven ni. Dekat rack yang tengah-tengah lah. Okey. So boleh bagi tahu berapa minit and berapa darjah Celsius je? 200 darjah Celsius. Kita tengok dalam 10 ke 15 minit. Okey. Sebab oven ni kadang-kadang lain-lain. Kat rumah saya lain, dekat kedai saya lain. So kita kena perhatikan dia je. Okey. Okey, jom kita tengok skon kita dah dalam saya rasa 15 minit atau 20 minit tadi kan. Bau pun dah semerbak ni macam itu dia. Dia dah mula menaik cantik kan. Dah naik, dah cantik, dah keemasan. Nampak tu? Wow. Okey, so kita keluarkan. Okey, itu dia. Close up sikit, tengok skon kita. Kalau Amal nampak dia ada lapisan-lapisan dia tu kan. Itulah dia daripada butter yang kita take good care tadi tu kan. Butter dia kita tak bagi cair, so dia akan puff up. Skon ni dia akan jadi layer-layer macam tu. Itulah tujuan dia sebenarnya. Itu dia. Okey. Sebab tu dia macam tak apa, walaupun ni macam jatuh sikit tak apa. Saya suka kalau sebenarnya saya jatuh tu, saya suka sebab nampak sangat dia naik. Dan dia punya lapisan tu separate, lepas tu dia tertombang sikit lah. Tapi dia lagi sedap kalau dia crunchy ke ataupun? Betul. Dia luar kena crunchy, dalam dia kena lembut, fluffy dan juga crumbly. Itu baru skon. Ini memang dah boleh, kalau makan ni ada bunyi kriuk-kriuk dia lah tu, memang sedap. Betul. Okey, tapi sabar. Kita masak dulu kita punya resepi yang terakhir ni. Lepas tu boleh kita terus minum petang dengan skon, dengan kita punya sambal telur tadi, dengan kita punya ni lah kita nak buat resepi ketiga ni. Resepi yang ketiga iaitu apa nama dia? Spicy tuna quesadilla. Spicy tuna quesadilla. Okey, quesadilla ataupun kalau ikut ejaan dia quesadilla lah. Tapi kita ikut dia punya sebutan Spanish je, quesadilla. Bila L tu disebut Y kan. Spicy tuna quesadilla. Gitu. So ni pun sangatlah senang, sangat. Okey. So kita pakai kita punya pan ni. Kita pakai non-stick pan lah. Pan ni senang. Bahan-bahan dia adalah tadi kita pakai? Kita ada spicy tuna lah. Spicy tuna ni pun yang kita dah siap lah. Di dalam tin tu. Kita ada roti ni, roti wrap ni ataupun roti tortilla ni. And then? Kita ada semestinya cheese lah. Kalau quesadilla ni mesti ada cheese. Lepas tu kita ada daun ni. Ini daun-daun yang saya suka lah nak pakai dalam quesadilla ni. Kita pakai daun ketumbar dan juga daun bawang. Sebenarnya tambahan tu ikut apa-apalah yang kita nak. Kita letak cili, kita letak bawang. Ini pun dah pedas kan? Ini pun dah pedas. Sebab kalau tuna ni dalam tin tu memang ada jenis-jenis spicy dia. Saya ambil yang cili padi. Cili padi. Memang pedas lah. Memang dah pedas. Combination dengan cheese, so okey lah aku rasa dia. So saya nak potongkan sikit daun ni. Kita akan taburkan di dalam quesadilla kita ni. Kita duduk sini. Bau dia memanggil lah. Terbau satu rumah ni, sedapnya. Mesti ada yang dah boleh bau ke sampai rumah? Kena datang sini kan. Sama kat sini dah. Kalau boleh dengar lah mic ni, boleh dengar bunyi perut dia dah berbunyi dah sebenarnya. So yang ini kita senang jugalah nak buat kan. Senang sangat ni lah resepi-resepi yang kita boleh pakai kalau kita ada tiba-tiba ada terjahan daripada tetamu kan. Sudah nak masak apa ni? Sudah. Inilah benda-benda yang senang yang kita nak boleh buat ni kan. So makcik-makcik yang datang tu kan daripada mana-mana tu kita nak masak spicy tuna quesadilla. Gitu. Kan dia dengar lah apa benda itu quesadilla tu. Okey. Dekat sini basically yang kita masak adalah yang roti ni sajalah. Kita akan masak dia semua ke atas roti ni. Okey, dah panas. Pan ni. Okey, so kita susunkan dia saja sebenarnya. Sangat senang. So kita ambil satu roti. Pan ni belum panas sangat lagi, so kita boleh buat terus atas ni lah. Okey. Kita ambil kita punya spicy tuna ni tadi. Nak cili api tak? Boleh tak? Okey. So, kita warna gori. So of course. Pedas.
Kita nogoi tak nogoi lah kalau tak makan pedas kan doktor. Doktor orang mana? Ada juga nogoi. Nogoi lah, ada nogoi tu. Itu ini memang apa? Ini memang nak mencilikan dulu ni. Ini siapa makan cili dia yang rasa pedas lah itu. Pedas teruk ni. Ya. Sebenarnya bagai-bagailah kita boleh pakai untuk inti Quesadilla ni kita olah sendiri. Dia punya basic mesti ada cheese nak bagi dia lekat. So inti dia boleh olah sendiri. Kadang-kadang kita buat kalau dekat rumah tu ada daging cincang ke ayam cincang kan. Saya tumis-tumis sikit, letak sebut kari, letak telur jadi macam martabak. Jadi roti john. Atau roti john. So itu dia punya inti dia lah. Inti dia. Kalau kot lah ada daging salai kat rumah lebih-lebih semalam kan. Buat macam ni sedap juga tu. Sedap. Tolak Nalio dan ni. Ya, tolak Nalio. Okey. Wow. Kita susunkan dia. So tadi yang doktor cakap, doktor ada kedai bake shop. Ya. Pastry Bella. Dah berapa lama tu? Dah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Okey. So kita taburkan senang tahun cari ni. kawasan ni? Di Tamarind Square, Cyberjaya. Okey, tahu. Tahu kan tempat hipster kan? Tempat hipster. Itulah. Tempat orang suka OTD. Itulah dia. Datang untuk Instagram. Ya. Macam tu. Jadi kedai saya tu kadang-kadang orang kat sana orang susah sikit nak cari sebab dia dekat tingkat atas. Dekat kawasan yang lapang tu, tempat orang suka ambil gambar tapi tempat makanan mesti kat bawah sebenarnya. Tapi kat atas tu tak banyak sangat kedai. So kadang-kadang orang susah nak cari. Orang telefon, kat mana kedai ni? Kita dah kat sini tapi tak jumpa kedai. Itulah. Sebab tapi situ pun tak banyak lagi yang kedai. Saya pernah sekali je pergi. Betul. Masih kosong lagi dekat atas tu tapi kat bawah tu dah penuh lah juga. So kedai saya kat atas tu agak sunyi lah sikit. So tapi pelan-pelan ramai datang. Orang-orang datang buat shooting, OOTD, shooting-shooting macam photoshoot untuk fashion, wedding semua kan. Banyak lah kat atas tu. So sekarang ni pun masih operasi lagi masih? lah kan? Walaupun kita dalam MCO ni tapi kita masih operasi lah tapi kita limited lah ikut kita punya SOP kan. Okey. So kita biar api perlahan. Nanti kita tutup dia. Okey. Dia okey. Jadi api perlahan je. Nanti kita kena terbalikkan. Tapi kita boleh terbalikkan je bila dia dah mula start cair dia punya cheese tu, baru kita terbalikkan. Sebab sekarang ni kalau kita terbalikkan habis terabur semua kan. Lah. So kita boleh terbalikkan nanti. Kita bagi api macam sederhana je lah. Kita nak slowly masak dia. Okey? Okey. So tu dah siap. Kita akan tunggu je lah dia masak. Alright. Nak makan tak skon ni? Saya pun bau dah sakit perut sedap sangat ni. Saya boleh ambilkan sikit butter, nanti kita makan dengan butter dengan jam lah. Boleh. Baru sedap. Okey. So kita nak try scone. Menu yang pertama tadi tu. Kita makan dengan apa tadi? Jam Jam dengan butter. Jam dengan butter. Kalau kat kedai saya makan dengan whipped cream. Tapi hari ni saya tak bawa cream lah. Kita bawa butter sebab kita memang ada butter tadi kan. So kita pakai butter. Sebab tahu saya memang makan dengan jam. Sebab kita cakap tadi kita pergi Cameron tu kita makan dengan jam. Feeling dekat Cameron tu. Tunggu sekejap, saya ambil dulu kita punya jam. Okey, Amal boleh tolong ambil pinggan? Okey, boleh. Kita ambil butter dengan jam. Pinggan. Sementara kita tunggu Quesadilla tu masak je, kita boleh try kita punya scone ni. Panas-panas ni. Okey. Kita letak kat sini lah. Okey. Ambil butter sikit. Sementara tu kita tengok-tengok juga Quesadilla ni kan hangus pula. So kita api perlahan sikit sebab dia pun dah start nak cair cheese kan. Boleh nampak kat situ? Okey. Kita akan butter sikit kat sini. Okey. Dengan kita punya jam tadi. So nanti kita benda ni quesadilla ni kita akan potong-potong ke? Kita potong-potong macam pizza. So dia akan crunchy ke yang luar-luar ni? Yes, yang luar tu crunchy, dalam tu ada meleleh-leleh cheese itu kan. Gitu. Meleleh air mata yang tengok dekat dalam skrin ni lah. Mana nampak ni so macam yummy. So yang dalam skrin tu meleleh air mata. Okey, kita akan try. Dia kalau scone ni dia masa panas-panas kan sebenarnya. Panas sebenarnya, paling sedap kali. Okey. Pilih yang mana satu nak? Yang kita nak ambil yang tombang lah. Kombang. Okey.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan is it kena ada kita belahkan dia. Oh, kena potong bahagian tengah. Kita belahkan dia. Selalunya orang buat macam tu lah. Belah dia. Nampak tak dalam dia? Boleh zoom sikit tengok Gebu-gebu, dalam fluffy dia tu. lembut, luar dia crunchy kan. Okey, kita buat macam ni lah. Kita ambil butter sikit. Okey, cara makan dia. Kita ada cara makan dia. Sebenarnya suka hati je lah. Hati, Apa-apa lah. Okey, ambil butter sikit, ambil jam sikit. Saya dah terlalu. Dalamannya tak ada siapa tahu. Saya mungkin dah Encik Miram. Tapi nak makan dah kena buka Mas lah. Nah, silakan Mas. Itu pula Mas. Okey. Silakan. Macam ni lah. So lepas tu kita boleh ngap dia. Ngap dia. Macam mana kita ambil ni ambil sikit lah. jam, butter tapi tu. sebelum tu kena potong sini kan? Belah dulu. Belah dulu. Belah ikut garisan tu. Okey. Oh, memang putus habis lah. Okey. Okey. Lepas tu tak butter sikit. Right. So, is it kena sapu-sapu tak payah kan? Tak payah. Sebab dia panas. Nanti dia akan cair sendiri sikit. Okey, sekejap kat atas tu. Okey, jom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sempat nak duduk-duduk dengan tea apa semua kan. Kita nak ngap kat sini terus. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita masak ni kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan semua. Okey. Tak teratur lah. Saya pakai bahasa isyarat je Naya. Itulah. Sebab dia punya luar tu garing kan. Tapi dalam dia sangat lembut. Kita tengok kita punya kasidera ni apa cerita dah. Jangan. Okey. Okey, dah mula cair cheese dia. Okey. So, just kita balik flip macam tu je lah. Balikkan. Kalau anda power Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tu dia. Okey, kita that's masak nice. bahagian bawah pula. Okey. Silakan. Tak sempat nak bancuh teh kan, Mak? Terus. Tak terus ngap je. Tak sompek lah nak buat ni. Tak sompek. Okey, macam mana? Lepas ni bolehlah buat kat rumah. Boleh. Senang je sebenarnya resipi dia. Cuma kena ikut sikit-sikit dia punya tips tu lah. Yang cara ini pun, dia, teknik dia. Okey, kita revise balik. Kita bahan untuk tepung tadi, kita pakai tepung biasa. Tepung biasa je. Okey. Lepas tu baking powder lah. Dia punya bahan penaik. Garam, gula. Itu bahan kering. Itu bahan kering. Bahan basah dia tadi kita pakai susu. Susu biasa. Susu fresh milk. Full cream ke, fresh milk ke. Lepas tu kita ada telur dengan vanila. Tapi jangan lupa butter tu. Butter tu penting. Ingat tak, butter tu saya sejukkan dalam freezer. Bila kita buat dia tu, dia tengah sejuk. So dia tak cair dalam kita punya tepung tu. Dia macam tadi Dr. Izzani cakap, kita kena pakai ujung-ujung jari. Kita jangan guna tapak tangan sebab nanti dia panas, dia akan cair. So tips dia adalah kita tak nak butter dekat dalam tu cair. Betul. Okay. Tujuan dia untuk dia apa, saya dah lupa cantik lah tu. Macam ni. Bila butter tu masih solid lagi, bila kita bakar bila dia masuk kena api je, dia akan meruap. Bila meruap tu dia jadi macam ni lah. Dia akan pisah-pisahkan dia punya layers ni, dia akan jadi naik macam ni. Cantik. Boleh try kat rumah. Okay? Boleh. So perempuan yang kat rumah tu nak try pun boleh, minum-minum petang. Betul. Kalau yang macam nak sihat sikit, yang itu sebelah sana tu kita punya apa, sambal egg dip with veggie stick. Yes. Ataupun crackers. Betul lah. Tak adanya nak kena pergi Cameron nak makan scone sedap ni. Kita buat sendiri. Tak apa, datang kat Pastry Bella lah. Ada. Kita buat sikit. So pukul berapa hours, operation hours kita dia? buka pukul 12 tengah hari sampai 9 malam. Hari-hari lah kita buka. Kecuali kalau ada certain public holiday, kita tutup lah. Lepas tu kena follow lah dekat Instagram, Facebook, Pastry Bella Bake Shop. Nanti kita selalu update kat situ. Okay. Saya ada juga sebenarnya. Saya ada kongsikan resipi scones ni dalam Pastry Bella punya Instagram dan juga dalam saya punya Instagram. Adalah share Izzani resipi. Monoto. Selain daripada ni, anda boleh tengok social media Dr. Izzani. Apa nama Instagram? Izzani Monoto. Kalau nak tengok YouTube channel pun ada apa? YouTube pun ada, sama juga Izzani Monoto. So nak tengok resipi, sebab saya semalam ada tengok apa tu yang letak jagung. Saya tengok tu dalam satu cup tu ada jagung tu. Okey, itu panna cotta. Mango. Bukan jagung, mango. Mango panna cotta. Mango panna cotta. So memang banyaklah dessert. Memang Dr. Izzani ni memang power. Saya suka makan. Macam tu lah, bila tapi suka makan macam ni. Kita ni suka makan. Dia kena balance lah sebenarnya. Sikit lah. Kena balance lah.
Tapi badan still maintain. InsyaAllah kita cuba. Tapi tak jugalah, sebenarnya ni pun dah naik dah ni. Okey. Ni memang meriah lah. Kita tak inti dia, memang tak kedokot lah. Kata bila kita buat sendiri, memang macam ni. Kita boleh letak banyak mana kita nak kan. So tahap tuna ni macam ada pilihan sebenarnya. Kalau mana yang tak makan pedas tu boleh pilih yang tak pedas punya lah. Tapi mana yang tak pedas tu maybe jangan letak cheese ke, rasa nanti kan muak ke tak? Macam saya katalah ambil yang boleh letak sebab cheese tu dia perlu untuk bagi dia lekat. Dia nak satukan dia. Okey, faham. Mana yang tak makan pedas tu boleh ambil yang kurang pedas lah. So kita orang negeri, kita geng. Ya, geng. So kita kena cili lebih sikit. Kalau apa ni, kamu dekat mana? Kalau negeri? Mak saya dekat Kuala Pilah. Oh, Kuala Pilah. Samalah. Kampung pun kat belah Senaling. Ya ke? Fikir. Oh, ada fikir. Oh, dekat je lah fikir. Okey. Nampak tak? Dia macam, dia dah melekat lah. Bila kita dia sejuk nanti, dia punya cheese tu akan lebih melekat lah. So kita tengok bawah ni, check bawah ni, dia dah cukup brown tu. Kita boleh angkat lah. So kita letak dalam ni lah. Kita kan letak atas board kita sebab kita nak, kita nak potong. Okey. So yang ini Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak cheese tarik dia tu? Itu dia cheese tarik dia. Cheese. Terkeluar cili dia. Tak apa, kita buat hiasan. Okey. Dia agak panas bila kita nak potong ni, tapi tak apa. Sebab kita nak bagi dia betul-betul tarik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so basically kan doktor? Macam ni. Doktor seorang doktor. Ya. Dan juga ada kedai bake shop. So macam mana doktor macam bagikan masa untuk tu? Untuk doktor, untuk chef, macam tu. Memang bukan sesuatu yang mudah lah. Saya pun dah ada anak 2 orang. Okey. So memang alhamdulillah kita ada support lah daripada keluarga, daripada suami. Dan buat masa sekarang ni memang saya tumpukan perhatian dekat saya punya perniagaan lah, dekat bake shop saya. Macam untuk tugas saya sebagai doktor gigi, saya buat sebagai locum sajalah. Kita buat part time, so saya boleh susun saya punya jadual macam mana saya nak, bila saya nak praktis semualah. So basically memang doktor sentiasa ada dekat bake shop ke ataupun? Selalunya saya dekat bake shop. Selalunya dekat bake shop. Tapi kadang-kadang saya akan pergi klinik jugalah. Okey, nampak tu. Dengan cheese lele dia tu. So bolehlah kita hias. So plating. Apa panggil plating? Plating. Lupa nak tanya doktor, kalau macam Master Chef dulu tu kan, apa yang membuatkan doktor nak masuk Master Chef tu sebenarnya? Sebab sebenarnya suka-sukalah, sebab kebetulan masa tu saya baru balik daripada Australia lepas habis belajar, dan kawan-kawan saya pun cakap, ada Master Chef kat Malaysia baru nak start. So kebetulan saya belum start kerja, saya pun boleh pergi audition lah masa tu. So saya pergi dan alhamdulillah rezeki boleh dapat masuk, boleh menang pula tu kan. So alhamdulillah lah, memang membuka. Masa nak masak tu pun kena cepat juga kan, nak masak apa kan. Ya betul, sebab itulah saya macam ada je idea, insyaAllah benda-benda yang mudah ni, tapi dia punya hasil meletup. Macam ni, nampak tu? Rasa TikTok, macam contoh spoon tu. Kan, okey. So dah siap dah kita punya quesadilla kita. Ini kita punya spicy tuna quesadilla. Spelling dia quesadilla sebenarnya, tapi sebutannya quesadilla sebab dia daripada Spanish Yes. Okay, so yang ini scone. Scone dan juga sambal egg dip. Itu belum rasa lagi tu. Nak rasa? Okey, kita boleh rasa kejap lagi lah. Okey. So yang ini kita punya 3 menu yang dah siap. So okey, kita akan cuba sebentar lagi, tapi Amal nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Izani sebab sudi datang ke program Masak-Masak Bersama Amal untuk menu petang kita ni. So anda yang menonton ni, jangan pergi mana-mana, stay tune. So selepas ni kita akan ada lagi slot yang best-best. Kita ada lagi ramai tetamu jemputan, tetamu istimewa yang untuk slot-slot yang akan datang ni lah. So terima kasih doktor. So kita akan jumpa lagi. Kita akan masak, maybe akan masak try western ke ataupun boleh, masakan Melayu, masakan negeri pun boleh. Mungkin nanti saya masak kat rumah saya betul-betul sendiri. Betul, kita pergi. Okay. So anda jangan pergi mana-mana, stay tune. Kita jumpa ke next slot. Bye-bye, stay safe.
So inilah dia dapur dry kitchen dan wet kitchen. So anda boleh nampak dekat belakang ni kita ada sliding door untuk partition, untuk separatekan dry dan wet kitchen. So tadi anda dah bersama dengan Amal untuk sesi masak-masak bersama dengan Amal dan juga tetamu jemputan kita Dr. Izani. So anda yang tengah menonton sekarang ni, stay tune sebab kita ada slot yang lagi best selepas ini. Selepas ni kita akan ada property guru bersama dengan host kita iaitu Encik Idham. So Encik Idham, back to you.